أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time pada hari ini, pada Jumaat penuh barakah. Kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat, pada Ramadan ini Allah turunkan, Allah berikan hidayah kepada kita, melimpah-limpah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada tuan-tuan sekeluarga kerana bersama dengan Al-Quran, bersama dengan puasa di bulan Ramadan. Moga-moga Allah izinkan kita untuk bertemu dengan bulan Lailatul ataupun malam Lailatul Qadar sebagai malam puncak kepada Ramadan ini, kerana kita sudah pun istiqamah bersama Al-Quran, ya, mendirikan malam dengan Quran dan berpuasa juga dengan Al-Quran. Pada hari ini kita bersama dalam juz yang ke-15 pertengahan, ya, secara ringkas sebagaimana yang dimaklumkan sepanjang Ramadan ini kita melihat secara ringkas dahulu setiap juz yang ada untuk kita pastikan tadarus, majlis tadarus tuan-tuan, ya, baca Al-Quran itu ada sedikit kefahaman, sedikit. Yang lebihnya itu insya-Allah kita teruskan selepas Syawal nanti, 2 Syawal juz yang ke-11, dan lebih daripada itu tuan-tuan pergi ke program-program yang lebih mendalam lagi untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jumaat dah Ustaz, ya. Ramadan kita pun dah lebih 1/3, ya. Macam mana Ustaz punya perjalanan Ramadan kali ini kalau bandingnya Ramadan tahun lepas, macam mana Ustaz? Masih KPKP tapi mungkin boleh berkongsi sedikit cerita dengan rakan-rakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Saya memang merasakan sangat-sangat bersyukur pada tahun ini kerana ia sudah pasti lebih baik daripada tahun yang lalu, yang mana kita dapat beriktikaf di masjid, kita dapat melakukan solat sunat tarawih di masjid, dan kita dapat mengimarahkan, mensyiarkan Ramadan tersebut
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita terus menerus untuk kita dapat memburu malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Insya-Allah ya, mudah mudahkan Ustaz ya dengan kesungguhan tuan-tuan yang berada bersama dalam My Quran Time, jangan lupa untuk share ya bersama dengan rakan, dan beritahu kepada kawan di ruang komen itu bahawa hari ini dua surah iaitu surah Al-Isra surah yang ke-17 dan surah Al-Kahfi sebahagiannya surah yang ke-18, dan taglah kawan-kawan ya, ada yang baca surah Al-Kahfi pada setiap minggu ya, ada yang setiap malam bertahajud. Hari ini ada cerita pasal tahajud tersebut ya, tentang mendirikan malam. Jadi harapnya bila tuan-tuan tag kawan di Facebook di ruang komen itu menyebabkan mereka pun rupanya yang saya kelab 5 pagi ataupun tahajud pukul 3.30 pagi ada asas di dalam surah Al-Isra, surah yang bercerita tentang perjalanan Nabi daripada Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ya Mi'raj ya, Isra daripada Mekah ke Palestin, kemudian Mi'raj itu daripada Palestin itu menuju ke langit yang ketujuh ya. Jadi dalam peristiwa dalam ayat pertama yang dibacakan ustaz sebentar tadi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Apakah yang berlaku pada penurunan surah Al-Isra ini? Nabi berada dalam tahun kesedihan. 2 orang yang disayangi meninggal, wafat, iaitu isteri kesayangan Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib. Ya, 2 orang yang amat banyak membantu Nabi ya dalam perjuangan di Mekah itu. Rupa-rupanya Allah memanggil mereka dan ia adalah tahun kesedihan, Amul Huzun. Dan pada waktu ini bagaimanakah Allah memujuk ataupun menggembirakan Nabi? Allah jalankan abdihi ya, Allah jalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu sebabnya orang kalau sedih Ustaz ya, dia kena pergi berjalan. Berjalan, tapi mungkin kita sekarang ni tak boleh keluar negara, jalan di dalam negeri lah kalau tak boleh rentas negeri ya. Memang tak boleh rentas, ini menyedihkan ya, dia menggusarkan, tapi kita yakin bahawa ada hikmah yang lebih. Harapnya dengan kita baca Al-Quran ini kita dapat jalankan diri. Tapi bila cakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekadar ruh, perbincangan ulama lah ya, bukan sekadar roh tetapi fizikal Nabi itu sendiri juga dijalankan. Dan kalau siapa yang belajar fizik, kita tahu bahawa sebenarnya kalau cahaya itu dia ataupun fizikal kita ini dia jalan dalam keadaan yang amat laju, dia boleh berada dalam keadaan yang amat istimewa ya. Ini cakap tentang teori relativity, tentang kecepatan cahaya. Kajian yang dibuat nak menceritakan bahawa lagi seorang itu menjadi hamba kepada Allah, individu tersebut akan dapat perform, dapat buat sesuatu yang amat baik dalam kehidupan. Itu sebabnya Allah letakkan istilah di sini bukan bi rasulihi ya, bukan dengan title sebagai doktor, engineer, pensyarah, tetapi title paling tinggi di sisi Allah Subhanahu taala adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang boleh kita belajar daripada ayat nombor 1 ini? Di hujung itu Allah nyatakan innahu huwas samiul basir. Allah ini maha mendengar, maha melihat. Mengapa? Kerana pada waktu itu Nabi dihujam ataupun telah dikutuk, telah dibalun ya dengan pelbagai cabaran dan juga ancaman daripada musyrik Mekah. Dan pada waktu itu dalam jerih perih itu, dalam jerit perit hati, pada waktu juga 2 orang yang disayangi yang selama ini dia boleh mengadu, Nabi boleh mengadu kepada Khadijah, kepada Abu Talib, dua-dua pergi menghadap Allah SWT. Jadi bila ada suara dalam diri kita tuan-tuan sekalian yang jerit itu tak lagi dapat didengari oleh orang di sekeliling kita, Allah nyatakan bahawa Allah Maha mendengar, Allah tidak akan biarkan begitu saja. Dan yang keduanya apa? Allah memerhati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memerhati kepada musyrik Mekah yang nak mengancam, nak membunuh Nabi tersebut kerana dakwah kepada Allah, Allah tak akan tinggalkan. Allah akan sentiasa perhatikan. Perkara itu yang kita boleh belajar untuk kita tuan-tuan dalam hidup kita. Kalau kita ada cabaran, kita tahu bahawa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Pada ayat yang kedua ya, menarik, terus Allah bawakan tentang kisah Nabi Musa dengan kitab ya, diberikan Nabi Musa ni kitab dan dijadikannya sebagai petunjuk kepada Bani Israel, jangan mengambil selain daripada Allah sebagai wakila, sebagai tawakal.
Apa yang kita perhatikan Alkitab huda dan juga wakila. Tanda bahawa seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila dia mengambil Alkitab sebagai panduan hidupnya. Kadang-kadang ada orang kata saya bertawakal saja ustaz ya, tapi bila tanya awak baca Quran tak? Saya tak baca Quran, saya tawakal je pada Allah, kan? Saya didik anak, saya tawakal pada Allah. Awak baca Quran tak? Tak baca Quran. Awak guna panduan daripada Quran tak? Saya tawakal je pada Allah. Sebenarnya tanda orang itu tawakal, dia akan selalu asaskan kepada perkataan daripada Allah. Kalau zaman Nabi Musa itu Taurat, dan pelajaran untuk kita sebagai Bani Adam, ya, umat Nabi Muhammad, ialah namanya Al-Quran. Jadi surah Al-Isra ini adalah surah Nabi dijalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk mendapat baton risalah terakhir. Namanya apa? Quran. Telah pun turun lebih kurang 10 tahun sebelum itu, pada Nabi umur 40 tahun, tetapi sekitar 50-an itu Nabi dapat perjalanan ini untuk mengesahkan bahawa sebenarnya ini risalah terakhir. Kalau Nabi Musa, Nabi jumpa di Mi'raj, di langit atas sana, Nabi Musa memberi nasihat pada Nabi tentang jangan ambil 50, mintalah, negolah dengan Allah SWT untuk jadi 45, 40, 35, 30 waktu untuk solat, kerana pengalaman beliau dengan Bani Israel tak mampu untuk umat Nabi Muhammad ini untuk mendapat lebih daripada 5 waktu solat. Tapi Nabi Musa minta turun lagi ustaz ya, tapi Nabi Muhammad pun seganlah untuk minta diskaun lagi, kan? Jadi berhentilah pada 5, dan itulah fardu solat, hadiah pertama dan juga hadiah kedua dalam peristiwa Isra, ya. Mi'raj hadiahnya solat, Isra itu hadiahnya adalah Al-Quran, menjadi sumber tawakal. Dan solat dan Quran ini sebenarnya dia bergabung dalam satu ibadah namanya solat, ya. Jadi Quran itu yang kita baca tadabbur ini, puncaknya itu berlaku bila kita dalam solat dapat tadabbur, ya. Bila imam baca sembahyang tarawih itu ustaz, ya, di tempat ustaz tarawih berapa ustaz? 8 rakaat ke 20? Di Selangor buat 20. Ya. Jadi bila ustaz jadi imam, ustaz ada baca, ada terangkan ke ataupun ada orang lain terangkan isi kandungan daripada biasanya kelainan sikit pada tahun ni, sebelum Isyak itu ada 15 minit tu kita peruntukkan untuk beri peringatan lah, ustaz yang sampaikan tadabbur termasuk sikitlah sebelum baca ayat itu, ayat tu disampaikan, beritahulah sinopsis ayat tu. Jadi sekurang-kurangnya ya, alhamdulillah, ya. Dan itu juga saya buatlah dekat surau saya tu, dia satu page tu ambil je satu perkataan, kan. Jadi bila makmum dengar je perkataan itu, ya, subhanallazi asra bi'abdihi, dia dah tahu dah, oh itu hamba Allah. Paling kurang pun rasa seronok sikitlah. Saya tanya beberapa survey daripada ahli qaryah tu yang sembahyang, dia kata kali ini dia rasa imam baca tu tak syok sendirilah. Memang imam kan nak syok sendiri, kan, tetapi kalau orang belakang tidak faham walaupun satu perkataan, tak tahu jalan ceritanya, dia rasa macam lama sangat, ya. Semalam ayat pasal hutang panjang tu, kan, tapi bila saya dah tahu dah tuan-tuan akan berhadapan dengan ayat paling panjang yang mungkin bergetar lutut, tetapi jangan sampai kita bergetar berhadap dengan Allah kerana tak bayar hutang. Jadi dia tahulah ayat paling panjang tu ayat untuk suruh bayar hutang, RM1 pun kena semak bersama. Jadi ini yang kita boleh belajar daripada halaman 282, sambung pada halaman 283 itu, asa rabbukum an yarhamakum, mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepadamu, tetapi jika kamu kembali nescaya melakukan kejahatan, nescaya kamu kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang kafir. Jadi Allah menyatakan tentang hadiah Quran ini adalah sebagai rahmat kepada kita. Fungsi Al-Quran itu dijelaskan pada ayat yang ke-9, ya. Mungkin saya minta ustaz baca ayat ini. Okey, ayat ke-9 berkenaan dengan bagaimana kehebatan Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada kita semua, menjadi fungsi yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-9, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna
Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin yang melakukan amal soleh bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ini peranan Al-Quran sebagai sumber hidayah, ya, sebagai sumber hidayah yang akan menunjukkan kepada aqwam, jalan yang paling lurus, yang paling stabil. Inilah daripada Al-Quran. Itu sebabnya tuan-tuan, tahniah diucapkan terus bersama My Quran Time dan juga belajar di tempat-tempat lain tentang Al-Quran. Tidak rugi bila kita belajar Al-Quran ini. Syaratnya apa? Bila kita baca itu, kita dah faham dan kemudian kita nak mengamalkannya, kerana bila kita beramal, maka dinyatakan di sini wa yubasyirul mukminin, dia menjadi khabar gembira sentiasa, ya. Yubasyir ini mudhari' maksudnya, maksudnya selalu berlaku, memberi khabar gembira pada orang beriman. Untuk apa? Untuk beramal soleh, allazina ya'maluna solihat. Jadi kalau katakan kita baca, kita faham, kita berhenti sampai situ saja, dia kadang-kadang tak nampak dia punya kesan positif dia. Dia mesti dapat sikit, faham sikit, kemudian kita amal dan teruskan dalam kehidupan kita. Amal soleh itu akan lebih bertambah. Satu, kerana apa? Kerana kita tahu bahawa ada ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perangai kita, habit kita, tabiat kita akan berubah kerana hati kita itu sebagai raja yang sudah pun dilembutkan, yang telah pun diberikan aqwam, ya, telah diberikan jalan lurus daripada Al-Quran. Jadi di sini Allah memberikan komentar tentang hakikat orang yang nak percaya kepada Al-Quran dan yang tak percaya. Yang tak nak percaya ni kerana dia nak ajilah, sesuatu yang segera. Orang yang nak segera ni dia tak nak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada wahyu. Itu disampaikan pada ayat 18. Pada ayat 19 Allah menyatakan, dan siapa mengendaki kehidupan akhirat serta berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh dalam keadaan beriman, maka usahanya akan dibalas dengan baik. Istilahnya mashkura. Tuan-tuan mungkin biasa dengar perkataan syukur, bersyukur, tapi bila Allah cakap fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, mashkura ini maksudnya ialah setiap perkara kecil besar, tuan-tuan, walaupun satu huruf, walaupun katakan tuan-tuan derma setengah biji tamar, semua perkara tersebut akan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mashkura. Tapi kalau manusia, tuan-tuan, ustaz, ya, kadang-kadang kalau orang sebelah, ya, contohlah orang sebelah dia kata tok, saya nak bagi juadah buka puasa, kan. Kemudian dia bagi satu bekas. Bekas. Kemudian dalam bekas tu kita buka lagi, ada bekas dalam dia. Betul, buka dalam bekas tu ada bekas lagi. Buka apa tu, akhir sekali setengah biji tamar ada macam apa, potong dua. Potong dua, kan. So ingatkan bekas besar tu dapat banyak. Bagi manusia biasalah ustaz, kan. Dia rasa apa benda ni setengah biji tamar saja. Tetapi dalam hadis Nabi dinyatakan takun nar, jauhi daripada api neraka itu, ya, dengan walaupun setengah biji tamar ataupun dengan kalimah yang baik. Tak ada setengah biji tamar kita cakap elok-elok dekat Facebook, tuan-tuan letak komen dekat bahagian Facebook itu, orang lain baca, itu juga adalah sesuatu yang akan disyukuri, ya, yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah antara isi daripada halaman 284, dan kemudian pada halaman 285 Allah menyatakan, dan jika kamu meninggalkan mereka untuk mencari rahmat daripada Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Ini apabila kita bercerita tentang Nabi berhadapan dengan tentera ataupun berhadapan dengan musyrik Mekah ini, mereka selalu untuk mengancam Nabi, seperti mana yang kita maklum tentang latar belakang surah ini diturunkan. Di sini dinyatakan beberapa perkara dalam ayat 285 ini tentang musyrik Mekah dan juga orang yang tidak beriman pada Allah. Mereka bimbang pasal rezeki. Allah jelaskan pada ayat 30, dan salah satu sebab mengapa mereka takut pasal rezeki ini menyebabkan mereka nak bunuh anak mereka, ya, pada ayat 31. Dan teguran, jangan mendekati zina, jangan mendekati harta anak yatim. Dua perkara dalam Al-Quran yang menggunakan istilah taqrabu wala taqrabu, ya, dua perkara ini. Dan kemudian Allah bawakan tentang mesti sempurnakan timbangan pada ayat 35. Pada halaman 286 kita dibawakan tentang Quran sekali lagi, ya. Maksudnya untuk kita baiki amal kita, akhlak kita ini, Quran diberi penekanan pada ayat 45, wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kita faham bahawa sebenarnya bagi orang yang tidak mahu beriman, Quran yang mukjizat dia tidak berkesan pasal ada hijab,
ya, ada hijab. Hijab itu kerana apa? Kerana ada kesombongan dalam dirinya, ya, ada ego dalam dirinya, dan itu sebabnya kalau kita nak pastikan kita ini mendapat maksimum daripada al-Quran, kena buang perkara tersebut, ya, kena buang perkara tersebut. Dan ini juga disampaikan pada ayat 50, katakanlah Muhammad, jadikanlah kamu batu atau besi atau menjadi makhluk lain yang tidak mungkin menurut fikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah yang kali pertama telah menciptakanmu. Ini adalah tanda orang itu sombong. Satu, dia tak nak dengar peringatan. Yang keduanya, dia tak percaya pada hari akhirat, ya, tak percaya pada hari akhirat. Jadi itulah yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada halaman 288, apa yang berlaku? Allah bawakan kembali kepada kita tentang satu kisah, ya. Dan tiada kesulitan bagi kami untuk mengirimkan padamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Kisah Samud. Ya. Allah bawakan sikit flashback. Jadi ini adalah isi daripada surah Al-Isra, ya, dan selepas ini nanti kita akan melihat lagi sambungan daripada surah Al-Isra, macam mana nak pastikan bahawa kita ini dapat menghargai Quran, tidak menjadi orang yang enggan kepada Al-Quran seperti Bani Israel. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-78 hingga ayat ke-80 daripada surah Al-Isra. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita ingin melihat kepada juz yang ke-15. Juz yang ke-15 ini, di pertengahan ini kita nampak bahawa kita dijelaskan perjuangan Quran adalah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi dibekalkan dalam ayat sebentar tadi salah satu tanda puncak kepada perjuangan al-Quran ini, ya, perjuangan dalam diri kita ialah aqimis solah, ya, dirikanlah solah, iaitu pada waktu bila dalam ayat sebentar tadi, iaitu sebaik matahari terbenam hingga gelapnya malam, dan dirikan pula solat subuh, ya, iaitu bila Allah menggunakan perkataan wa Qur'anal fajr, itu adalah Quran yang dibacakan pada waktu fajar. Satu baca Quran, tetapi Quran yang dibaca pada waktu fajar itu merujuk kepada solat subuh. Solat subuh ini adalah satu perkara yang menarik. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, ia disaksikan oleh para malaikat dan ia adalah antara petanda kemenangan bagi umat Islam. Inilah salah satu surahnya, satu daripada 7 surah yang digelar sebagai musabbihat, kerana di awalnya itu ada subhanallah ataupun yusabbihu lillah ataupun sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la yang kita boleh lihat dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang bertanya apakah formula untuk berjaya umat Islam pada akhir zaman ini, salah satu surahnya adalah surah Al-Isra. Kita perjuangkan Al-Quran, dan tanda perjuangan Al-Quran ini, masyarakat suka dengan Al-Quran, tanda masyarakat suka dengan Al-Quran, mengamalkannya ialah dia menunaikan solat, dia jaga solat betul-betul, termasuk solat pada waktu pagi, solat subuh. Wa minal laili fatahajjad, daripada sebahagian malam bertahajudlah sebagai amalan nawafil. Inilah jawapan, ya. Sebelum ini kalau tuan-tuan kita dah bincang sebelum rehat tadi sehingga halaman 287, halaman 288 dan 289 bercerita tentang sejarah kita, sejarah Adam, ya, dan juga Bani Adam ini sendiri. Allah beri panduan demi panduan. Dan bagaimana kita ingin selamat, ya, selamat di atas muka bumi ini sudah tentunya dengan hidayah Al-Quran, ianya disemak dalam kehidupan kita setiap hari. Bilakah waktu wajibnya itu? Mungkin katakan nak baca Quran ikut My Quran Time tak wajib ustaz kan? Tetapi yang wajibnya Quran dibaca ialah pada waktu solat. Jadi kalau sahabat mereka dengar imamnya adalah Nabi waktu maghrib, isyak ke subuh, itu adalah peluang mereka mendengar ceramah, ya, mereka sebagai ruang untuk membaiki dan upgrade diri, kerana itu adalah cara untuk kemenangan pada zaman sahabat, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam akan menang sekali lagi. Bagaimana tanda kemenangan Islam? Palestin dibebaskan. Tetapi sekarang ini Palestin tidak dibebaskan, tak berjaya lagi, kerana Palestin bukan milik orang Palestin, ia adalah milik orang Islam. Dan tanda kayu ukurnya bila orang Islam boleh menunaikan solat, dan juga termasuk solat subuh itu juga dapat solat tahajud, ya, kerana solat tahajud ada 4 manfaat. Pada ayat 79 itu Allah naikkan maqam kita, status kita di sisi Allah terpuji, nombor 1. Nombor 2, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqa, Allah akan pimpin kita untuk masuk ke dalam agama Islam ini dengan jalan yang betul. Takkan kena tipu masuk ajaran sesat, kerana orang itu bertahajud dengan memahami apa kandungan daripada Al-Quran. Nombor 2. Nombor 3, wa akhrijni mukhraja sidqa, iaitu Allah akan keluarkan masalah-masalah umat Islam dengan jalan keluar yang betul. Kalau kita ada masalah duit, ya, takkan sampai kita sanggup pinjam alung ataupun sistem riba, takkan. Kita akan dipimpin keluar, jalan keluarnya itu dengan jalan yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, pertolongan besar daripada Allah akan sampai kepada umat Islam, dan tandanya ialah Palestin menang. Jadi kalau sekarang ni Palestin belum menang lagi ustaz, ya. Kalau zaman dahulu tu kemenangan Nabi ini, Nabi baca ayat 81 ini ketika Fatu Mekah, ya, ketika berhala 360 itu dihapuskan, waktu itu Nabi baca ayat 81 ini. Maka bagi kita umat Islam, formula untuk menang ini ada pada surah-surah musabbihat, dan salah satunya adalah pada halaman ataupun surah Al-Isra ini. Jadi di dalam surah ini berterusan sampai ke hujung, Allah bawakan balik kepada kita tentang kisah Nabi Musa sebagaimana dinyatakan pada ayat yang ke-101, ya. Allah nyatakan walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, 9 mukjizat daripada Nabi Musa yang Allah berikan. Kita apakah mukjizat yang masih kekal? 114 surah, ya, 30 juzuk ini adalah mukjizat. Jadi Nabi Musa menang, Allah izinkan dengan mukjizat yang ada, ya, dengan izin Allah Subhanahu taala. Kita akan menang dengan apa? Dengan mukjizat juga. Tak ada mukjizat jangan harap nak menang. Maksud dia dalam satu organisasi, dalam satu keluarga, kalau nak menang, berjaya, inilah mukjizatnya, ya, mukjizat yang perlu kita pegang dan kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi ini adalah surah Al-Isra,
Dan surah seterusnya bercakap tentang perjuangan, surah Al-Kahfi, perjuangan akhir zaman. Kita baca daripada ayat pertama dan ayat kedua ke surat 293. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, sahabat sekian, kita berpindah kepada surah Al-Kahfi, surah yang selalu kita baca daripada hari Jumaat. Alhamdulillah kita masuk pada surah Al-Kahfi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat lagi panduan dengan pada ayat pertama, yang kedua pun cukup power Ustaz Betul. Power tak power insya-Allah. Nanti Ustaz Fas terang insya-Allah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 untuk sama-sama kita melihat kepada apakah intisari daripada surah yang disunnahkan, ya, yang digalakkan kita baca, ya, berkali-kali Ustaz, ya. Mungkin setiap minggu pada hari Jumaat tuan-tuan mungkin dah baca pada hari ini. Paling kurang 10 ayat itu kita nak lihat ia sebagai pendinding, sebagai cara untuk kita mengelakkan daripada fitnah Dajjal, ya, fitnah daripada kesesatan. Dan apakah yang ada pada ayat pertama, kedua hingga ayat 10 dan hinggalah 110 ayat ini. Allah nyatakan, alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikan dia bengkok. Kalau kita ingat lagi surah Al-Isra, Allah menyatakan tentang fungsi Al-Quran itu aqwam, ya, sebagai bimbingan yang lurus. Kali ini ulang balik semula, Allah kata tidak ada kebengkokan. Qayyima itu juga daripada perkataan qaum ataupun qama yang maksudnya lurus, sumber nilai yang lurus dalam kehidupan. Itulah Quran, ya. Jadi kalau di hujung surah Al-Isra itu Allah kata pada ayat 111, wa qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Maka permulaan surah Al-Kahfi ini kita cakap alhamdulillah. Ya, itu praktikalnya. Kita puji pada Allah kerana dalam Al-Quran ada 5 surah yang bermula dengan alhamdulillah. Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Fatir, surah Saba. Semua ini 4 surah yang ada ini selain Fatihah menerangkan balik kepada Fatihah yang kita baca pada setiap hari. Kita puji Allah Tuhan sekalian alam kerana apa? Allah ciptakan alam ini bukan sekadar begitu sahaja, tetapi diturunkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, panduan, SOP, peraturan untuk memimpin kita agar tidak terbabas. Pasal pemikiran dan kita punya perasaan ini dia sedang terbabas. Kadang-kadang kita kuat sangat berfikir, kita ni bersifat sampai over critical. Bila kita ni banyak guna perasaan, kita sampai melampau-lampau perasaan kita. Al-Quran berperanan untuk membawa kita ke jalan yang aqwam, membawa kepada qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin, dan juga menjadi inzar, peringatan, amaran kepada seluruh manusia. Tak ada dinyatakan sini kumpulan spesifik. Orang beriman, tak beriman, semua dapat amaran. Tetapi bagi orang beriman ada kelebihan. Maksudnya kalau orang beriman seperti tuan-tuan yang membaca Al-Quran beriman, Quran ini adalah sumber hidayah, kesannya kita akan dapat berita gembira. Kita happy, bestnya saya ni berbaloi, saya ni baca Quran. Berbaloi saya ni
sedekah, ada berita gembira. Tetapi bagi orang-orang munafik, dia bila dapat saja al-Quran ini, dia rasa sebagai panas, ya, sebagai amaran sahaja. Dia tak rasa bahawa itu adalah kabar gembira kepada mereka untuk beramal soleh yang akan diberikan ganjaran yang baik, seperti mana ayat nombor 2 ini. Jadi kalau kita tengok 10 ayat yang disunnahkan untuk kita baca mengelakkan daripada fitnah dajjal, kerana salah satu, kalau kita ambil 10 ayat pertama ini, dia adalah 10 checklist senarai semak, tuan-tuan. Ya, kalau kita ambil ayat pertama, checklist dalam kita nak memastikan majlis ilmu kita beragama ini mesti kembali balik pada al-Quran. Bukan sekadar penceramah itu ataupun orang tersebut dia cakap tetapi tidak kembali asasnya kepada al-Quran. Ya, Quran yang original, ya, bukan Quran yang dibengkokkan. Itu akan mengelakkan kita daripada terkena fitnah ajaran sesat mini ataupun dajjal kecil. Nah, sebelum dajjal betul akan keluar untuk menyesatkan manusia. Kalau ayat yang kedua, seorang yang membaca ataupun nak selamat daripada ajaran sesat ataupun fitnah dajjal ini, ialah dia sentiasa membuat amal soleh. Bukan duduk saja, ataupun ada yang kata kalau solat tu pasal saya dah maqam yang tinggi, niat saja terus dah solat. Yang itu bukan amal soleh, itu amal taleh, amal derhaka kerana Allah suruh sujud tak nak sujud, kan. Itu berlaku kepada iblis yang dinyatakan dalam surah ini pada ayat yang di tengah-tengah nanti, ya, insya-Allah. Baik, dalam surah Al-Kahfi ni ada 4 kisah. Ustaz, ya, pasal dah biasa baca, senang kalau tuan-tuan terlupa. Ada 4 kisah. Ada 4 kisah. Kisah pertama Ashabul Kahfi, ya, yang berlaku kepada pemuda Al-Kahfi. Itulah yang dirakamkan pada ayat yang ke-13, ya, 13. Ataupun sebelum itu lagi Allah dah cakap dah, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ayat 11, ayat 12, ayat 13 terus, ya, terus sampai halaman 295 kisah itu diletakkan butirannya, ya. Dan kemudian apa yang berlaku kepada mereka, ya, sambungan cerita ini pada halaman 296. Ketika kita melihat kepada kisah pertama, apakah yang diselesaikan? Masalah agama dan spiritual, ya. Apakah dia punya solusi kalau di akhir zaman ini kita nak elak daripada masalah pada iman kita, kepada spiritual, keinginan kita untuk beragama, tak nak masuk kepada ajaran sesat? Allah kata pada ayat yang ke-27. 27 Ustaz, boleh kita baca Ustaz ayat 27? Baik, insya-Allah. Ayat yang ke-27, muka surat 296. Okey, ayat terakhir muka surat 296, insya-Allah. Auzubillahi وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, iaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain darinya. Pasal di hujung akhir zaman, ya, kadang-kadang bila Dajjal kalau datang, ya, ataupun musuh-musuh datang, perlindungan yang sebenar-benarnya adalah datang daripada Allah SWT. Tanda seseorang itu nak berlindung di bawah Allah SWT, tilawah Al-Quran. Tilawah itu maksudnya kita baca, diikuti dengan faham, dengan kita beramal daripada kitab. Bila Allah menggunakan perkataan kitab, maksudnya bukan sekadar baca untuk kita faham, tapi ia menjadi sumber peraturan yang datang daripada Rabbik, daripada Tuhanmu, daripada Tuhan kita, untuk kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya Allah nyatakan pada ayat 28, wasbir. Bersabarlah diri kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru, yang berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan pagi petang, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena cari sahabat Quran. Kena cari, ya. Dan kita jangan mudah terpengaruh dengan orang yang kata kereta besar tak ada masalah, ya, tetapi kalau kereta besar, rumah besar, pangkat besarnya itu hanya untuk jauh daripada Allah. Allah kata wala ta'du ainak, jangan kamu palingkan mata kamu
turidu zinatal hayatid dunya, untuk hanya kagum kepada orang yang ada perhiasan dunia, wala tuti', jangan taat kepada orang yang hatinya lalai daripada mengingati Allah dan mengikut hawa nafsu. Of course, pastinya pemimpin, orang-orang influencer yang mereka ini tidak kembali pada Quran. Kalau mereka kembali pada Quran, inilah yang kita kena bersahabat dari masa ke semasa, dan insya-Allah spiritual agama kita tidak mudah terpesong. Ini adalah kisah yang pertama. Kisah kedua dalam surah ini, Allah berikan satu perumpamaan pada ayat 32. Ya, kisah pemuda yang ada dua kebun dengan kawannya yang beriman. Kita baca kisah ini dalam ayat yang ke-32, Ustaz ya. Baik. Silakan. Baik, kita baca ayat 32. Oh, kisah kebun Ustaz. Kisah kebun pula. Masya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما Sadaqallahu. Dan berilah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang lelaki, yang seorang kafir, ya, kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua-dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kami jadikan ladang. Ya, ini kalau orang yang berterlibat dengan botani, ya, dengan peladangan, dapat sesuatu daripada ayat ini. Tapi kita nampak bahawa sebenarnya seorang yang punya kebun, dia rasa sombong, dia bercakap dengan kawannya yang beriman. Ya, dia pandang bahawa sebenarnya pasal Tuhan dah bagi saya macam-macam, saya rasa nanti di akhirat nanti pun saya dapat daripada Tuhan yang sama. Dia confident bahawa dia adalah pada jalan yang benar. Jadi kawannya nasihat, dan dalam surah ini Allah nyatakan tentang solusi bagaimana kalau kita ada harta, ada anak, apa yang perlu kita buat agar ia terjaga daripada fitnah akhir zaman sehingga kan rugi tak bawa ke mana. Allah nyatakan pada ayat 46, harta dan anak pinak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amal soleh yang berterusan adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah. Maksudnya ada harta, convert jadi amal soleh. Anak, tukarkan cepat-cepat menjadi amal soleh. Kerana amal soleh ini sahajalah yang menjadi ataupun yang berharga bila kita sampai bertemu Allah nanti di akhirat sana. Jadi itu kisah yang kedua. Pada halaman yang ke-300 pada ayat yang ke-60 Allah bawakan tentang kisah ketiga, Nabi Musa. Ya, sebelum itu Allah beri komentar, ya, bahawa sebenarnya al-Quran ini Allah bawakan pelbagai sudut cara pendekatan kepada manusia, tak bosan, kerana nak pastikan manusia ini kembali pada Allah. Biasalah pasal manusia ni kalau satu hujah je Ustaz, ya, kadang-kadang dia ada jidal, dia suka berbahas. Jadi Allah bawakan macam-macam sampaikan hati kita ni dia nak keluar ke sana, Quran attack kat situ. Keluar ke sana, attack lagi. Dalam pelbagai hujah, itu bagaimana Quran ini akan melindungi kita daripada kena tipu oleh hujah-hujah Dajjal di akhir zaman. Kisah Nabi Musa pada ayat 60 sebagai satu ayat yang pendek. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus menerus hingga bertahun-tahun. Apa kisahnya? Nabi Musa ditanyakan oleh Bani Israel siapa orang yang paling bijak sekali. Nabi Musa menyatakan tentang Taurat. Nabi Musa menyatakan dia rupanya ditegur oleh Allah bahawa ada hamba lain yang lebih bijak. Maka Nabi Musa seorang yang merendah diri, berazam mencari guru tersebut. Inilah yang kita belajar baca sehingga halaman 301, dan insya-Allah besok kita akan sambung lagi sambungannya. Cuma pelajaran daripada kisah Nabi Musa ini apa? Teruslah menuntut ilmu. Kita doakan Allah izinkan kita menjadi orang yang selalu menuntut ilmu, merendah diri, selalu jaga harta, jaga agama kita dengan panduan daripada Al-Quran. Kita berdoa pada Allah SWT dipimpin Ustaz Tirmizi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami beramal saleh di bulan Ramadan ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami berpuasa pada siang hari ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk kami menjaga lidah kami ya Allah, untuk kami menjaga mata dan telinga kami ya Allah, hati kami ya Allah daripada mengotori ibadah puasa ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami membaca Al-Quran kalam-Mu ya Allah di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk meningkatkan kefahaman kami terhadap Al-Quran kalam-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kami untuk mengawal segala kelebihan dan keuntungan yang Kau sediakan di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau azab kami ya Allah. Senaraikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang berjaya dimerdekakan daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami semua dalam syurga Firdaus ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami syurga Firdaus ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga sekeluarga kami ya Allah. Sebagaimana kami seronok bergembira di atas dunia ini, berikanlah kami peluang ini untuk menikmatinya di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, terimakanlah akal amalan kami ya Allah. Ya Allah, Kau pertemukanlah kami pada malam Lailatul Qadar nanti ya Allah. Ya Allah, Kau berilah kami dalam keadaan bersedia untuk bertemu Lailatul Qadar pada tahun ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk beramal pada malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, berjayakanlah kami pada malam tersebut ya Allah, dan terimalah segala amalan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi tuan-tuan sekalian, dan moga-moga kita makin kental lagi berjuang pada Al-Quran. Surah Al-Isra, surah Al-Kahfi ini membawa mesej bahawa kita perlu memperjuangkan Quran. Tuan-tuan boleh bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan menyumbang, dan kita ingin sebarkan kesedaran Al-Quran ini kerana ia adalah sumber hidayah yang memandu jalan lurus, aqwam, yang pasti lurus, dan ini yang kita perlukan dalam kecamuk dalam pelbagai cabaran yang melanda negeri, negara dan dunia ini. Kita bertemu lagi dalam siri ulangan, dan insya-Allah kita doakan kepada pengasas Mufas untuk terus diberikan kesihatan, diberkati, dan rancangan ini dibawakan oleh Mufas untuk tuan-tuan terus menjadi pejuang Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husaini Mahmur. Ayuh sama-sama kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam program terbaru My Hadis Time, hanya di TV Al Hijrah.